Dia cakap dekat kucing tu macam ni, ini cucu aku, cucu aku yang paling degil. Tiba-tiba nampak ada orang tua melintas, hujan renyai-renyai. Awak nampak? Nampak, saya nampak. Lepas tu saya tanya kat kawan, kenapa orang tua tu berada tengah malam? Lepas tu kawan cakap, kenapa tegur? Dia cakap. Lepas tu saya pengsan, saya tak sedar. Tiba-tiba tengah-tengah saya tidur tu, saya dikejutkan oleh seseorang. Ini cerita betul tau bang. Ini bukan buat-buat tau. Ini bukan cerita dongeng tau. Saya sedar, saya nampak perempuan tu. Lepas tu saya tak boleh bercakap. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton YouTube Budi Channel. Kita bersama lagi dalam Borak Sini Habis Sini bersama dengan tetamu kita, seorang penyanyi. Nama dia Zaidi Anwari. Sebut betul-betul Zaidi Anwari. Alright. Okay Zaidi, terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang ke studio Budi Channel. Saya pun nak ucapkan terima kasih kat Abang sebab sudi jemput saya datang. Sama-sama. Ini kali yang orang kata kali pertama jugalah saya jumpa awak. Walaupun kita dah lama kenal. Dan saya pun kerap pergi ke event macam dan jumpa dengan Abang Azami punya event pun awak ada rasanya. Kebanyakan event Abang Azami saya memang kan ada. Mungkin kita tak ada peluang untuk face to face ataupun nak borak-borak, nak hang out. Dan malam ini ditakdirkan kita bersama lagi dalam Borak Sini Habis Sini bersama dengan awak. Jadi saya sangat-sangat mengalukan kedatangan awak dan kita borak-borak tentang single, tentang apa saja yang melibatkan diri awak lah kan. Banyak cerita sebenarnya yang awak nak luah. Saya pasti banyak benda yang awak nak luahkan. Sesi luar perasaan lah ni Untuk pengenalan bagi penonton-penonton kita dan juga pendengar-pendengar kita di Spotify, mungkin Zaidi boleh perkenalkan diri lah. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu lah. Okey, nama saya Zaidi Anwari. Okey, itu memang nama saya lah. Saya berasal daripada Bintulu, Sarawak. Orang Sarawak lah. Okey. Nak cakap umurnya malu juga, tapi tak apa, bagi tahu jugalah, kita jujur Saya berumur 40 tahun. Okay, dan saya sebenarnya dah lama dalam menyanyi ni lah, bidang menyanyi ni sebenarnya. Cuma mungkin tidak dikenali begitu ramai lah. Mungkin di kalangan-kalangan yang aktif dalam bidang nyanyi mungkin kenal dengan saya lah. Tapi kalau di kalangan yang tidak aktif dan sekadar mendengar, mungkin tak berapa kenal. Okay, saya ada 4 orang adik-beradik. Lepas tu dulu saya sebelum saya berpindah balik ke sini, menetap di sini, saya sebelum tu memang dah belajar kat sini lah. Saya merupakan bekas alumni pelajar UiTM. Okey, macam mana dengan keadaan awak masa PKP hari tu? Of course, mula-mula tu rasa down sebab kita jauh daripada keluarga. Lepas tu tak boleh jumpa kawan kan. Kita dah biasa berjumpa kawan. Okay? So mula-mula tu rasa down, tapi lama kelamaan saya terbalikkan benda tu menjadi satu yang positif. Awak seorang yang positif Alhamdulillah. Sebab bagi saya kan bang, satu benda ni dia macam ni sebenarnya. Saya berpegang teguh pada satu benda. Kadang-kadang setiap orang ada masalah. Tetapi bila kita terlalu memikirkan masalah tu pun tak guna sebenarnya. Fikir macam mana sekalipun, kalau sudah benda tu memang macam tu lah dia. Jadi kita tak boleh ubah. Tetapi kita boleh mengubah dari segi pemikiran kita dan juga semangat kita sebenarnya. Itu yang saya fikirlah. Saya tahu ramai yang down, especially macam singer, tak ada job, event tak ada, tak boleh buat event kan. Lepas tu ramai yang bekerja, kena buang kerja. Tetapi bila kita fikir balik, bukan kita seorang yang macam tu sebenarnya, ramai lagi kan. So saya jadikan satu benda tu positif dan saya percaya dengan rezeki Allah. Dan Alhamdulillah dalam masa PKP, walaupun saya berhenti daripada satu tempat dan saya berjaya mendapat rezeki yang lain dan dapat kerja dekat tempat lain. Saya memanglah bukan menyanyi sepenuh masa, tetapi itu bila orang cakap bila dah jadi satu hobi kita, dah daging kita kan bang, Sabtu Minggu dapat menyanyi pun cukup. Betul. Jadi kalau nak kira pekerjaan tetap apa dia? Saya bekerja dengan satu syarikat swasta lah. Dan saya lebih banyak kalau terlibat dengan event, program ni, selalunya macam hari bekerja tu, malam tu depend lah, tengok kalau saya free, saya sempat, saya akan pergi. Tetapi kalau Sabtu Minggu, insya-Allah mana-mana undangan saya memang akan pergilah. Sebab normally macam Sabtu Minggu tu kita dah boleh atur masa kan. Normally macam
Abang Yan pun akan bagi tahu awal lah. Dia tak akan bagi tahu macam besok baru hari ni nak bagi tahu kan. So kita plan awal lah benda tu. Macam rakan artis yang rapat dengan awak, saya tengok macam Abang Hazami, Azmarul, Betul. Siapa lagi Wah, abang ingat Siapa lagi? Azmarul Kenapa? Of course ingat suara sedap. Tapi dia dekat Melaka sekarang Dia dekat Melaka sekarang ni dan berniaga lah. Berniaga makanan Masak memang sedap. Bukan menyanyi sedap, masak pun sedap. Siapa lagi rakan artis yang awak rapat? Zamil Idris. Oh, Zamil. Saya ini rakan-rakan artis saya lah, rakan-rakan yang saya kenal lah. Cik Elga Susanti. Kak G tu kadang-kadang kalau jumpa borak lah. Pertandingan menyanyi ni banyak sebenarnya. Betul. Tapi kadang-kadang yang menang tu kita kata artis Miss Segera. Dia hangat sekejap je. Lepas tu Betul. hilang tak ke mana kan. Ada pernah menyertai pertandingan ya? Saya kalau dalam TV tu saya tak pernah lah bang so far. Okay, saya tak pernah menyertai lah. Tapi sebelum saya masuk dalam bidang nyanyian ni memang saya pernah join lah. Saya pernah join beberapa pertandingan nyanyian lah. Untuk yang betul-betul macam reality show tu saya tak pernah lagi join lah. Tetapi bagi saya bidang nyanyian ni sebenarnya dia tak perlu pun platform itu adalah extra. Tetapi saya percaya pada bersandar pada bakat. Bersandar pada bakat kan. Sebab kalau abang tengok macam ramai juga penyanyi-penyanyi sekarang yang nama besar, diorang bukan daripada mana-mana pertandingan pun sebenarnya kan, betul tak? Ataupun diorang bukan daripada pertandingan yang sangat gah lah kan. So saya lebih percaya kepada bakat lah sebenarnya. Sekarang ada satu pertandingan yang hit dekat Indonesia. The Academy. The Academy Asia. Masa benda tu kerana dia pro and cons lah. Tapi lebih untungnya adalah social media. Artis yang menyertai itu kira sekejap dia naik. Betul. Macam Syihah pernah naik, pernah pergi ke sana kot. Banyak jugalah dia punya follower kan. Follower dia daripada Indonesia. Betul. Indonesia memang Indonesia kalau bab pertandingan lepas tu sebab dia ramai kot. Dia ramai. Penonton dia ramai sebenarnya. Okey, kita pergi kepada single terbaru Hingga Hujung Nyawa. Ke Hujung Nyawa. Ke Hujung Nyawa. Okey. Lagu ni sebenarnya bang ciptaan sepenuhnya oleh Abang Hazami sebenarnya. Okey. Rakan baik awak juga. Rakan baik juga. Okey. Dan juga merupakan yang saya anggap sebagai seorang abang lah yang banyak bagi nasihat, yang banyak bagi tunjuk ajar dalam bidang nyanyian sebab kita pun baru dalam bidang ni. Memang dah menyanyi lama, tetapi Abang Azami lebih lagi nama gah besar kan. Lebih banyak pengalaman lah. Dan seorang yang saya hormati. Lagu tu saya bagi tahu kat abang secara jujur lah. Sebenarnya lagu Ke Hujung Nyawa ni, lagu ni telah pun dirakam oleh Abang Hazami sebenarnya. Oh, dia pernah nyanyi ya? Dia pernah menyanyikan, dia pernah rakam lagu ni. Tetapi masa tu sewaktu kita ada dekat Sabah masa tu, okey, kita ada tour dengan Hazami sekali lah. Saya dengar lagu tu dimainkan dan dalam masa tu dalam satu kenderaan bersama dengan Abang Hazami, lagu Abang Hazami kan. So saya macam tertarik gila. Saya dengar je saya dah suka gila. Sedangkan lagu tu sudah pun dirakam dan adalah milik kepunyaan Abang Hazami sebenarnya. Sebab apa you suka lagu tu? Saya macam ni bang, first time saya dengar je lagu tu, saya suka, saya memang akan terus suka. Tapi lagu ni saya cakap kat Abang Hazami, abang boleh tak pindahkan hak milik tu bagi kat saya? Abang Hazami cakap, saya tak bagi sesuka hati. Tapi dia cakap macam tu kat saya, saya tak akan bagi sesuka hati, tapi saya tengok orang tu juga. Okey, saya tak tahu apa yang dia lihat pada diri saya yang dia nak bagi kat saya. So dia cakap, okey saya bagi kat awak. So saya ambil lagu tu dan kita rakamkan semula. Lepas tu lah mulanya lagu tu dinyanyikan balik oleh saya. Tapi version Hazami tu saya tak tahu dekat mana. Yang itu kena tanya dengan Hazami lah. Ada olahan daripada lagu asal? Olahan dia, Abang Hazami cakap dia tak nak saya menyanyikan seperti dia. Gaya dia motu R&B. Tapi itulah bang, bila dia adalah merupakan seorang guru saya yang saya hormati dan saya memang minat dia sebelum saya kenal dia, disebabkan oleh vokal dia. Sedikit sebanyak kita pembawaan tu akan terikut. Cuma saya cuba untuk study balik lagu tu dan saya cuba untuk membawa dengan cara saya tersendirilah. Tetapi sebenarnya bila tanya dekat orang, ada perbezaan lah dekat situ. Bila sebab dia sendiri yang guide vokal saya dan dia cakap jangan menyanyi ikut saya.
Masing-masing ada gaya tersendiri. Betul. Walau macam mana pun orang cakap suara hampir sama apa semua kan, tapi sebenarnya ada perbezaan. Jadi masa recording rakaman lagu ini, adakah Hazami ada dekat studio? Hazami ada dekat studio dan saya jujur cakap dekat abang, Hazami adalah merupakan seorang yang bila bekerja dia sangat tegas. Ceritakan sedikit pengalaman bekerja di bawah Hazami untuk menjayakan lagu ini. Okey, Abang Hazami ni dia adalah seorang yang sangat suka bergurau tahu. Tetapi bila masuk ke dalam studio, karakter dia berbeza sangat. Saya memang kerja serius kerja serius sebab dia nak sesuatu yang keluar tu ada sesuatu yang sangat baik. Okey. So saya tak berani bergurau. Saya sangat serius sepanjang recording, which is berbeza bila saya berada di luar dengan dia sangat bergurau, tapi dekat sana kita memang macam seorang apa orang cakap, bos dengan pekerja. So kena dengar apa dia cakap dan betul-betul buat bersungguh-sungguh. Dan saya jujur cakap dekat abang, lagu Hazami ni bila first kita dengar biasa sahaja, tetapi bila kita bawa bukan semudah yang kita rasakan sebenarnya. Banyak cabaran juga. Saya because Hazami dia seorang yang kita kena masuk studio, kena bersedia. So jadi mana-mana penyanyi sebelum ni yang dah tahu pernah buat lagu dengan dia, even Diana Faizah pun ada lagu daripada Hazami kan. Diorang akan faham lah macam mana Hazami. So saya memang jenis yang akan study dulu sebelum saya masuk ke studio. Saya tak akan masuk tanpa belajar. Saya akan buat persediaan. Even jujur saya cakap, saya ke sini pun dekat podcast abang ni pun saya bersedia. Saya bercakap depan cermin. Serius lah? Ya, saya ingat dengan apa nasihat dia. So, bila kita melakukan sesuatu benda tu, kita jangan buat separuh masa. Lakukan dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh. Itu yang saya ingatlah nasihat daripada. Jadi lagu ni apa yang susahnya dari segi lenggok dia ke ataupun penghayatan ke, macam mana? Okey, saya dari segi penghayatan tu mungkin kurang ada masalah, tetapi daripada segi pembawaan untuk saya mengelak hampir sama dengan apa yang guru saya ajar. Jadi itu adalah satu cabaran buat saya. Penghayatan sebab mungkin saya dah biasa menyanyi. Okey, dari segi lenggok itu pun satu, saya dah biasa menyanyi. Tetapi bila dari segi persamaan tu takut orang membandingkan, itu yang satu cabaran buat saya. Saya kena ubah diri saya. Maksud saya bukan ubah diri saya, maksud saya ubah pembawaan nyanyian tu tidak seperti Hazami. Itu adalah satu cabaran yang memang tinggi lah. Sebab kita dah dengar kan. Ya, betul. Lagu tu dinyanyikan oleh Hazami, bukan orang lain lah. Kalau 2-3 orang lain yang menyanyi, mungkin kita akan macam campur-campur sikit kan. So takut nanti terbawa-bawa lah. Dan untuk pengetahuan abang lah, sebab saya sebelum saya pergi ke mainstream menyanyi betul-betul macam ni kan, pun ramai sebelum ni saya buat persembahan cakap macam punya Hazami lah. So masih lagi itu, ada orang komen lah. Itu sebelum. Tapi selepas tu saya cuba untuk, bukan saya cuba untuk elak daripada mereka memberitahu saya seperti Hazami, tapi sebenarnya itu satu penghormatan. Bagi saya, sebab Hazami adalah seorang penyanyi yang baik. Jadi bila kita mempunyai persamaan sedikit dengan dia, jadi benda tu macam satu penghormatan untuk kita. Betul tak? Kadang-kadang orang merasakan, kenapa kau sama saya dengan dia? Sekurang-kurangnya dapat mencapai tahap macam mutu ataupun gaya penampilan suara vokal Hazami itu sendiri. Dia tahap macam ni. So bila orang kata you sama dengan Hazami, so dia setaraf dengan Hazami lah. Betul tak? Dia macam kita wow, power kan. Saya tak memikirkan ke arah tu sangat bang. Cuma saya merasakan bila orang sebab kita sendiri tahu Hazami tu di mana. Dan dia merupakan seorang penyanyi yang sangat bagus dari segi teknik dan merupakan guru vokal. Jadi bila orang menyamakan saya dengan dia adalah satu penghormatan bagi saya. Seperti itulah apa yang saya nak sampaikan. Saya nyanyi sikit lagu Hazami. Lagu Hazami. Lagu Hazami. Lagu dia yang popular lah. Okey, ni kering Ramadan kan. Kering sikit. Saat ku merindukan dirimu, jiwa meronta kau ku damba. Oh gerhanalah seluruh panca indera. Lagu lain? Lagu lain. Sayangku mungkir pada kejujuranmu, menolak segala bahagia
di hadapanku, kasihku mungkir pada kata janjimu. Ada lah. Ada kan? Memang ada. Awak sengaja ataupun memang itu cara awak? Saya Actually kan, Okay, itu cara awak cakap pun sama. sama lah dengan itu Tuan suara. Tone suara tu bila pernah satu kali tu ini satu benda yang agak lawak lah bang. Okay, pernah satu kali tu Abang Azami duduk dekat depan saya bercakap dekat belakang. Okay, saya cakap, abang, saya tak jumpa lah benda tu. Adik, kenapa aku macam bunyi dengan aku yang bercakap? Cakap macam tu. Lepas tu kawan-kawan kita orang kat tepi gelak, dia cakap, ya, kita orang kan abang yang cakap tadi. Macam ni macam pendua hingga macam Azami pun boleh rasa kan benda tu macam dia macam suara aku je kan. Dia sendiri yang cakap, adik, kenapa aku macam dengar punya aku yang bercakap? Actually kita boleh usik dia kan, macam menakut-nakutkan dia kan. Itu tadi kalau segi nyanyian tadi abang cakap tu kan, mungkin itu lagu dia. Okay, bila lagu dia kita kita sebagai penyanyi kita mudah terikut-ikut sebenarnya. Tetapi yang itu tadi saya cakap dekat abang, itulah cara saya menyanyi. Sebab kita nak ubah tu, nak meniru ni sebenarnya bukan mudah tau. Tetapi bila kita nak ubah pun bukan mudah sebenarnya. Mungkinlah dekat situ ada terikut-ikut jugalah. Kalau lagu lain macam mana? Cuba sikit lagu Anwar Zain. Anwar Zain ya. Lagu Anwar Zain. Dapat ku membayangkan dari senyum bibirmu itu terungkap kata-kata. Ada sikit. Ada juga. Masih ada lagi. Masih lagi ada lagi Azami. Ada masih Azami lagi. Tapi tidak sepenuh tapi kita dengar ada sedikit tone tu kan. So boleh ganti Azami lah kalau dia sakit ke apa kan. Kalau show, kalau macam Azami dapat show kan, okay, you ganti lah. Ganti tu boleh lah. Tapi tak sebaik dia lah. Jadi dari segi message, apa yang you nak sampaikan dalam lagu Ke Hujung Nyawa ni? Okey, lagu Ke Hujung Nyawa ni adalah merupakan daripada apa yang Abang Azami bagi tahulah. Sebab dia adalah merupakan pencipta lirik juga. Terlalu mencintai seseorang ni sehinggakan sampai ke hujung nyawa lah. Tetapi bila saya dapat lirik lagu tu dan juga dengar lagu tu sendiri bang, okey, benda pertama yang saya fikir adalah lagu tu saya nak tujukan untuk mak saya. Ibu saya sendiri. Ibu masih ada? Masih ada lagi ibu. Ayah dah meninggal tahun 2019 bulan 9. Okay, so saya cakap dekat Abang Azami, lagu ni saya bukan menganggapkan lebih kepada percintaan tau. So saya lebih menganggapkan kepada apa nama tu, lagu ni saya nak tujukan untuk ibu saya. Sebab cinta kita tak ada ibu bapa kita saya hingga ke hujung nyawa. Lebih kepada macam tu lah. Jadi bila saya masuk studio, saya nyanyikan lagu tu, saya memang dapat feel lah. Sebab saya memang feel untuk ibu saya. Try nyanyi lagu ni baik pertama dia, Ke Hujung Nyawa Aku akan selalu setia di sisimu, lelahku mencari di kau cinta sejati. Suara belai rindu wajahnya mengungkap rasa tawanya, isi kekosongan. Tuhan tolong jaga dia. Ke hujung nyawa aku cinta padamu, biar diduga ku reda segala kau penawar derita, hembus bahagia. Memang sesuai lah. Kalau untuk ibu, I think lagu ni kan tidak tertakluk ataupun tidak semestinya kita tujukan kepada ibu. Betul. Atau mungkin siapa sajalah kan. Siapa saja, rakan baik pun anak, boleh, adik-beradik boleh. Adik-beradik. Dia macam menceritakan tentang betapa insan ini tak nak kehilangan lah orang yang disayangi. Isteri kan.
betul tak? Susah tak nak menghayati lagu ni ataupun sebab you pernah mengalami lah, you duduk jauh dengan ibu you kan, lama dah tak jumpa, tapi sekarang di zaman teknologi macam ni kita boleh buat video call apa semua kan. Kalau lah I duk bayang kan, macam COVID-19 ni terjadi di zaman-zaman handset Nokia yang dulu, I tak tahu macam mana nak bayangkan kan, sebab lama orang tak jumpa macam, betul. macam you macam terjauh terpisah walaupun dalam Malaysia, tapi kira macam seberang tau. Ya betul. Tak kira macam mungkin mak I dekat Melaka, walaupun lama terpisah tapi terasa dekat kan, Terasa macam dekat. Batu Cave Melaka kan, boleh merentas negeri je, boleh je macam drive kan. bayangkan jauhnya dah lah tak boleh jumpa apa semua kan, dah lah jauh. Macam mana perasaan you bila menyanyi lagu ini dekat studio? Dekat studio tu pun macam saya bercakap bagi tahu abang tadi, dari segi penghayatan insya-Allah alhamdulillah saya tak ada masalah daripada benda tu. Mungkin pengalaman membantu saya, okey. Tapi bila saya dengar lagu ni sendiri dengan keadaan sekarang, kita tak boleh jumpa kan, memang ada rasa sedih dekat situ. Tipu cakap tak ada rasa sedih. Lagi-lagi sekarang ni dah masuk hampir 2 tahun tak boleh jumpa, okey. Kita tak boleh peluk kan, kita tak boleh salam dengan dia. So memang ada terasa lah dekat situ. Kalau abang suruh saya nyanyi sekarang ni dekat stage dengan muzik lagi apa semua, memang kalau teringat saja tu memang sedih lah. Memang ada rasa lah sedih. Setiap hari ada call hubungi ibu? Depend juga bang. Sebab kadang-kadang kita ada komitmen kita kan, bekerja. Jadi bila kita dah balik kita dah penat. Jadi kadang-kadang tu tak sempat nak call. Tetapi dalam masa seminggu tu memang saya akan pastikan sekali saya akan ada call lah. Lagipun ibu pun dia jenis yang tak tahan sangat nak on phone ni sebenarnya. Jadi lebih banyak kepada macam call dia 1 minggu sekali. Lepas tu lebih bertanyakan khabar dia daripada my own sister. Macam tu. Jadi sambutan untuk lagu ini, lagu yang kira macam paling latest bagi awak. Awak begitu kuat diri awak begitu strong, begitu macam nekat untuk bertahan dalam industri. Tidak ramai penyanyi-penyanyi yang begitu orang kata kuat seperti awak. Kadang-kadang dia mengalah macam lagu aku tak dapat dimainkan dekat radio, tak dapat mendapat sambutan, alah berhenti je lah. Tapi you masih lagi macam okay, aku nak juga berada dalam industri walaupun apa yang berlaku sekalipun. Apa yang memberi kekuatan kepada you? Saya macam ni bang, first thing minat. Okay, ini passion saya sebenarnya. Menyanyi adalah passion saya, music adalah passion saya. Even sekarang pun saya baru je mendaftarkan diri saya dekat satu sekolah music. Okay, orang awak belajar vokal? Saya belajar muzik, saya belajar piano dan juga saya belajar vokal daripada cikgu tu lah. Sekarang pun? Sekarang ya. Masih sekarang? Saya baru saja mendaftarkan diri dan kelas tu pada hari Sabtu lah. Jadi bila ada di kalangan rakan-rakan yang bertanya, kenapa saya masih nak meneruskan benda ni, sedangkan tak perlu kot Zaidi nak belajar dah apa semua kan. Tapi bagi saya belajar tu tak pernah kira usia. Okay, dan paling penting menguatkan diri saya untuk bertapak adalah sebab saya minat. Saya tidak mengharapkan sesuatu yang macam mungkin ada setengah daripada penyanyi yang mengharapkan mereka berada di pentas besar. Okay, macam itulah. Tapi saya tak. Saya kalau berada di pentas besar itu adalah satu orang cakap kelebihan, okay, kepada saya. Tetapi bagi saya, walaupun tidak berada di pentas besar, tidak bersama dengan nama-nama besar, penyanyi-penyanyi besar, bagi saya kalau benda itu passion, minat saya, saya kenapa saya harus mengalah untuk menyanyi sedangkan saya boleh menyanyi di mana-mana? Betul. Tak semestinya saya kena menyanyi di pentas besar. Okay, saya masih boleh menyanyi di media sosial. Okay, saya kenduri kahwin, saya boleh menyanyi di majlis. Malah sebelum saya masuk untuk saya membuat keputusan untuk masuk ke mainstream setelah dijemput oleh ada beberapa orang lah dalam industri, saya pun sebelum tu memang saya menyanyi juga. Saya banyak mendapat jemputan daripada badan-badan korporat. So saya rasa benda itu tak perlu untuk mana-mana penyanyi di luar sana, okay, untuk mereka putus asa dan ada yang membuat keputusan untuk terus diam. Ramai kan? Saya tahu ada yang buat keputusan untuk terus diam. Tak salah kita bekerja dan sambil tu kita menyanyi. Jadi bila ada rezeki kita buat, kalau tak ada tak apa. Bagi saya macam tu lah bang, untuk menjawab soalan abang tadi tu. Ya.
dan tak perlu untuk kita merasakan diri apa ni cakap putus asa dan terus diam dan tak buat benda tu. Jadi kalau imbas balik single-single awak sebelum ini, mungkin kita sebutkanlah, listkan lagu-lagu yang pernah menjadi single rakaman awak. Okey, 2 lagu yang saya pernah record dekat Jakarta, Indonesia. Okey, bayangkan saya pergi ke sana sendiri. Saya tak kenal siapa-siapa. Saya pergi. Tahun bila tu? Itu tahun 2009. Oh. Sebab saya ni satulah saya cakap, saya sangat determined punya orang, tahu tak? Saya cakap saya nak buat, saya buat. Itu yang mungkin menjawab juga kepada soalan Abang Budi tadi. Masih bertahan walaupun tidak masuk ke dalam, tidak sebetul-betulnya masuk ke dalam mainstream kan. So saya pergi ke sana, saya dapatkan 2 lagu. Itu yang pertama, Jangan Pergi, ciptaan oleh penyanyi Bambino, dan juga merupakan pencipta lagu untuk Afgan sebenarnya. Dia pun ada mencipta lagu. Macam mana boleh jumpa dia? Macam saya cakap dekat abang, pada mulanya saya menyanyi di dalam Facebook, dan saya tak pernah tahu yang dia tu dalam list friend saya. Mungkin mungkin dia dah pernah add saya. Mungkin dulu kan ada dia suggest kita nak add siapa-siapa kan, nampak musician. So saya nampak ada orang DM saya, PM saya, tanya minat dengan muzik apa semua. So dia tanya saya nak tak kalau dia bagi lagu. Dia cakap, saya cakap, biar betul ke dia nak bagi lagu. Mula-mula tu kita rasa takut lah kan, kita tak kenal. Tapi lama-lama saya tengok dia punya media sosial pun banyak pasal recording, lepas tu pasal buat lagu apa semua kan. Jadi saya pun membuat keputusan, cakap okey, kita cuba. So saya pergi ke Jakarta sendiri dan jumpa dia di sana. Okey, setelah beberapa bulan tu kita di dalam perbincangan apa semua. So saya datang balik, kita record. Dan saya menghasilkan 2 single yang pertama, iaitu Jangan Pergi dan juga Cinta Tiada Akhir. Selepas tu saya kenal dengan Abang Azlan Abu Hassan. Azlan Abu Hassan, dan saya dapat lagu daripada Azlan Abu Hassan, satu lagu Bagai Hujan. Kemudian saya kenal pula dengan Bagai Hujan macam mana? Maksud abang? Cuba nyanyi sikit. Bagai Hujan. Bagai hujan kasih kau curahkan, bagai hujan. Macam itulah. Dia macam kalau hujan ni teringat pada Allahyarham Sudirman. Allahyarham mesti ada hujan kan. Okay, itu lagu ketiga. Lagu ketiga Azlan Abu Hassan. Untuk lagu Azlan Abu Hassan tu pun banyak cabaran juga bang. Saya masa nak merakam lagu tu, saya demam teruk. Kita baru balik daripada Johor. Malam tu balik pukul 3 pagi. Lepas tu keesokan hari nak rakam lagu Abang Azlan tu. Bayangkan daripada Johor, kita baru balik daripada tour Johor Best FM. Dekat Johor. Kemudian macam mana? Kemudian saya sebab saya masa tu saya balik kat hotel. Lepas tu malam tu kena ganggu. Kena ada gangguan Ada gangguan. Lepas tu saya malam tu saya kena gangguan. Menarik cerita ni. Keesokan hari tu saya demam. Ya. Sebab hotel tu. Mungkin hotel tu saya tak boleh sebut nama hotel tu lah. Tapi hotel tu memang berada di tengah-tengah KL. Dan kalau saya sebut pun memang orang akan kenal, orang akan tahu. So malam tu saya diganggu. Dan macam mana boleh gangguan tu? Cerita sedikit. Alang-alang cerita masa tu alang-alang cerita. Okey, saya ingat lagi, saya balik dengan salah seorang daripada PA kita masa tu. PA yang kita punya label yang bagi untuk jaga kita orang lah. So dia bawa saya balik PKL. Saya bagi tahu kat dia, boy, cakap kat dia, nama dia boy, boleh tak kalau kita balik awal sikit nak rehat sebab besok ada recording, cakap kat dia. So dia cakap, tak apa, relax, kau tidur je, aku yang drive. So dia cakap tak apa, kita balik pukul 1. Masa tu dengan Azmarul ada. Azmarul Azwan pun ada. Tapi Azmarul Azwan dia balik Melaka lah. Okey, lepas tu balik sampai dekat hotel tu dalam pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi saya masuk dengan keadaan penat. Mungkin penat jugalah kan, keadaan penat. Lepas tu masuk dalam bilik. Lepas tu nak buka cermin kat luar tu, nampak pokok besar kat luar. Mula-mula tu tak kisahlah, nak tidur lah, penat. Tiba-tiba tengah-tengah saya tidur tu, saya dikejutkan oleh seseorang. Ini cerita betul tau bang, ini bukan buat-buat tau. Ini bukan
cerita dongeng tau. Saya sedar, saya nampak perempuan tu. Lepas tu saya tak boleh bercakap. Perempuan tu pakai apa? Perempuan tu dia macam pakai baju housekeeping yang bekerja di hotel. Housekeeping. Jarang Okay, nanti abang dengar cerita saya lagi pula So dia kejutkan saya rambut panjang. Lepas tu ada budak-budak juga masa tu dalam tu. So dia sempat cakap shh, macam tu dekat budak-budak tu. Jangan bising, dia cakap dia nak tidur. So saya mulalah masa tu bacalah ayat apa. Saya sebab saya kaku kan, saya sedar tapi tak boleh. So saya daripada sedar, saya pergi bawah terus cakap dekat dia orang, awak punya housekeeping masuk dalam bilik saya. Saya cakap dekat kaunter. Masa tu pukul apa kan? Pukul 3.30 pagi. 3.30 pagi pun. Awak punya housekeeping masuk bilik saya. Dia cakap, cik sabar ya, macam mana housekeeping boleh masuk? Housekeeping semua dah balik cik. Dia cakap, apa warna baju? Saya cakap lah warna coklat. Skirt. Cik, baju tu dah 5 tahun lepas kita dah tukar. Ayuh. Dah tak ada dah. Meremang di rumah saya ni bang. Lepas tu saya cakap dekat dia orang, saya tak nak duduk bilik tu. Saya bagi tahu dekat dia orang cakap tak apa, dia hantar house maintenance, tolong saya bawa barang apa semua, turun ke bawah balik. Lepas tu pindahkan bilik lain yang dekat sikit dekat bawah. Lepas tu saya buka lah azan dekat phone apa semua kan. Tetapi keesokan hari tu saya demam. Jadi Abang Azlan tanya, mesej bagi tahu, boleh tak rakam? Dia cakap tak apa bang, Azlan cakap datang je. Dia cakap lepas tu dia bagi minum air. Abang Azlan kan warak-warak juga kan. Dia bagi saya minum air tu, tiba-tiba bang, automatik saya rasa macam segar. Tak demam. Tak demam pula. So saya rakam lagu tu dengan cemerlang malam tu. Amboi. Okay, selepas lagu tu lagu seterusnya tu saya dapat daripada Helen Yap pula. Helen Yap. Ini lagu yang keempat lah. Keempat, Awan-Awani. Tajuk dia? Awan-Awani. Awan-Awani. Lagu rancak. Dan lagu rancak dan ditulis oleh orang yang sama macam nama abang, Budi Hikayat. Budi Hikayat banyak siapa dia sebenarnya? Budi Hikayat ni dia seorang yang sangat puisi. Dia sangat puisi. Dia banyak lagu-lagu yang dia buat. Ya, Awan-Anu lagu dia. Dekat juga Awan ni. Benda-benda yang sama kan. Saya pun mula-mula terkejut juga bila saya dapat lagu tu. Awan ni macam punya Awan-Anu pula. Mungkin dia nak bagi lagu dia kebanyakannya menggunakan nama Awan tu kot. Bila nama Awan je dia. Macam tu lah. Pernah jumpa dia? Pernah jumpa. Masa saya buat rakaman tu, dia datang nak bagi sokongan lah. Jadi saya sendiri pun tanya dengan Kak Helen Yap, Kak, siapa Budi Hikayat ni? Saya tak pernah tengok muka dia. Macam penulis-penulis lain, macam Shah Samsiri kan, Shah Samsiri untuk lagu Bagai Hujan tu. So kita pernah jumpa lah, kita pernah kenal lah. Tapi macam dia saya tak pernah kenal. So bila jumpa, ini rupanya Budi Hikayat. Dia seorang, dia macam lolok bang. Dia macam arwah lolok. Muka dia? Bukan, pembawaan diri dia. Abang tengok orang yang lolok ni macam sastrawan. Bukan sastrawan lah, dia seni. Dia orang dia kita tahu puitis lah, puisi kita tahu macam muka dia, cara dia bercakap tu seorang yang selalu main dengan puisi-puisi semua lirik yang sangat indah lah. So saya macam terkejut lah masa tu juga. Bernama besar juga kan. Okay, selepas tu saya dapat lagu Hazami. Lepas tu barulah nyanyi sikit lagu Awan-Awani. Awan-awani harummu telah menjadi sentuhan cinta kekal abadi, takkan terkalahkan walaupun hebatnya cintamu. Awan-awani harummu telah menjadi sentuhan cinta kekal abadi. Cerita pasal apa Ini lagu ni pun lagu, kebanyakan lagu saya dia banyak lagu yang positif sebenarnya. Lagu ni dia lebih kepada macam kita sangat menyayangi orang tu, dan kita tak akan pernah berubah perasaan dengan dia sampai bila-bila. Dia macam umpama macam awan yang sentiasa mengekori kita dan melindungi orang yang kita sayang. Kita berjanji kita akan melindungi dia sehingga ke akhir hayat kita. Macam tu. Semua positif. Bagai Hujan pun sama. Bagai Hujan tu pun sama. Kita mengidolakan seseorang tu, kita sangat sayang dekat dia, sangat cintakan dia, dan dia tu umpama hujan yang menyegarkan kita. Bila kita tengok orang yang kita sayang, kita rasa macam segar walaupun kita penat bekerja apa semua kan. Macam tu.
Dan lagu yang terakhir yang saya tak release lagi, okey, lagu ni saya simpan juga. Nama lagu dia Cinta Kita. Lagu ni tajuk dia Abang Yan yang bagi. Abang Yan Baru yang lagi bagi, baru lagi. Dan lagu ni digubahkan oleh Damien. Damien VE kan? Ya, betul. Kenapa nak simpan? Kita tunggu lagu Ke Hujung Nyawa dulu lah. Kita settlekan lagu Ke Hujung Nyawa dulu, nanti baru kita akan sebenarnya lagu saya ni mendapat sokongan jugalah daripada radio tempatan di Kuching, Sarawak, KSFM. Tu yang saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dengan KSFM juga. Dia banyak pun banyak menyokong career saya dan banyak memainkan lagu saya lah. Jadi rasanya kejayaan seseorang artis itu tidak akan berterusan berjaya sekiranya tiada sokongan daripada banyak pihak, terutamanya peminat stesen radio, betul, media, betul, dan juga rakan-rakan artis itu sendiri yang support. Macam Zaidi sendiri, kalau kita dapat lihat, rasanya berapa tahun dalam industri? Rasanya 15 tahun. 15 tahun adalah satu jangka yang kita katakan macam otai. Kita macam dah kira macam nak pergi ke otai dah kan. Yelah, kalau boleh dah boleh masuk Gegar Vaganza dah ni. Tapi apakah daya kan. Jadi borak sini habis sini nak bercakap pasal kenapa Zaidi Anwari susah nak macam digelar sebagai artis yang popular, di mana ramai peminat yang dikenali, ramai peminat yang kita selalu nampak di media-media dan semua. Kita macam pelik kenapa bila keluar, sekurang-kurangnya bila keluar orang kenal kita kan. Okey, saya tak menafikan bang, betul, memang betul, ramai yang tak kenal saya. Okey, hanya yang mengenali, yang tahu, yang pernah jumpa dan pernah tengok saya menyanyi saja. Mana-mana yang tak pernah tengok dan tak pernah jumpa saya memang tak kenal lah. Okey, tetapi saya back to basic bang. Saya percaya pada rezeki. Betul. Sekuat mana pun kita buat, okey, bila benda tu bukan rezeki kita dan belum lagi rezeki kita, jadi kita pun tak boleh nak cakap apa. Tapi ramai je penyanyi juga yang dia baru muncul, terus dikenali. Sebab itu rezeki dia. Betul tak? Dia baru menyanyi macam main-main, letak dekat YouTube, main-main je. Tapi nama dia terus jadi besar. Itu rezeki dia. Itu rezeki dia. Macam Kai Bahar, kita tak pernah sangka daripada menyanyi di Semulih, sehingga dia menjadi nama besar seperti itu. Tapi kalau kita fikir balik, berapa ribu orang yang menyanyi di Semulih, menyanyi di YouTube, tetapi tak mempunyai rezeki seperti Kai Bahar. Betul. Bila kita fikir balik lah, dalam masa sekarang ni pun kebanjiran lah, banyak sekali influencer daripada Instagram, TikTok, betul, Smule, Wising, apa tu semua. Macam ramai sebenarnya yang berbakat, betul, tapi tidak diketengahkan. Betul. Termasuklah diri awak sendiri yang orang kata boleh diasah lagi untuk orang kata diketengahkan oleh media, di stesen TV, di stesen radio kita. Maknanya setiap kali lagu awak dimainkan ataupun keluar dekat radio, orang akan tahu kan. Jadi kita nak tanya, kenapa support macam stesen radio jarang nak mainkan lagu awak? Stesen TV tak tahulah, mungkin ini pemerhatian Abang Budi kita tengok stesen TV jarang nak panggil awak menyanyi. Adakah apa yang silapnya? Selain daripada Zaidi cakap tadi, kita semua bergantung pada rezeki. Tapi sudah tentu rezeki tu tak datang kalau macam tiada something yang macam membawa kepada puncak rezeki tu kan. Betul. Apa yang saya tengok dekat sini, maksud abang tu dari segi platform. Betul, platform dan juga cara promosi, ataupun paling mudah cakap promosi, dan juga macam mana exposure diri sendiri itu terhadap media sosial. Sekarang ni kita lebih kepada media sosial lah kan.
Saya rasa itu adalah salah satu faktor juga. Okey, saya mengakui bang, saya biasa menyanyi di hadapan orang ramai. Saya sangat biasa. Tetapi saya adalah seorang yang agak mungkin ini juga merupakan faktor dan juga saya cakap jujur merupakan faktor yang menyebabkan saya kurang dikenali. Saya tak menyalahkan sesiapa, tetapi saya lebih kepada kelemahan diri saya, di mana saya bukan seorang yang sangat expose sebenarnya di dalam media sosial terhadap diri sendiri. Awak tak suka di-expose, macam awak tak suka tampil. Saya agak segan untuk tampil, menyatakan contoh, saya hari ni menyanyi kat sini, saya hari ni menyanyi macam ni. So saya agak segan untuk menyatakan benda ni. Saya cakap jujur. Walhal awak ada je dekat mana-mana. Mungkin awak sendiri yang macam tidak menggunakan platform IG apa tu semua untuk update diri awak kan. Sebab kawan-kawan ramai beritahu kau dah ada bakat, tapi kenapa tak buat live? Buat live. Saya rasa macam saya merasakan diri macam ni. Aku siapa nak buat live macam tu. Saya rasakan macam tu. Jadi itu kelemahan sebenarnya. Jadi kalau awak terlalu macam merendah diri. Awak ada orang kata apa, inferiority complex. Yes, betul. Saya jujur, itu kelemahan saya. Bila saya bersama dengan contoh saya di dalam satu majlis, saya lebih suka macam meletakkan diri saya di belakang. Saya tidak begitu menonjol. Mungkin ini juga satu kelemahan. Menjadikan diri awak kurang yakin untuk orang kata untuk mengetengahkan diri awak. Betul. Sedangkan setiap orang ada keistimewaan masing-masing. Betul. Jadi, kenapa tidak menggunakan cara itu? Maksudnya sekarang ni ada setengah-setengah artis jadi dia macam menggunakan social media untuk meng-highlightkan diri dia, untuk create kontroversi. Dan esoknya media akan kutip. Dan terus mengenali kan. Mengenali. Saya faham. Dan media-media sekarang actually portal-portal kan suka benda-benda yang trending, suka yang benda-benda yang viral, kontroversi. Dan jika ada macam you buat contoh malam ni you buat kontroversi tiba-tiba besok nama you akan disebut dan orang kata siapa dia, Zaidan Anwari. Mula orang nak kenal siapa dia, terus orang Google nama you, orang tengok you punya YouTube channel apa semua kan. Jadi berbalik pada soalan tu, kenapa you tak suka macam kontroversi ni? Sebab adakah you tak percaya kontroversi ni boleh, orang kata boleh menaikkan nama you, ataupun aku nak berjaya tanpa kontroversi, aku nak clean? Saya tak menafikan benda tu memang ada pro and cons lah. Ada kebaikan dia, ada keburukan dia. Mula-mula kita dikenali dengan keburukan, tapi selalunya kita akan balancekan balik benda tu dengan kebaikan. Betul? Betul, supaya orang ada juga berfikiran macam tu. Tetapi dia macam ni bang, bagi saya kain putih yang telah tercalar dan telah kotor, kita bersih macam mana sekalipun tetap masih ada daki-daki, kesan dia dekat situ. Macam luka lah. So saya fikir saya tak perlu terlalu untuk orang cakap desperate. Tak terlalu terdesak untuk saya sampai saya perlu apa pun terjadi, lah malam ni aku nak pakai baju, tak payah pakai baju. Aku pakai underwear je, show dekat orang kan, betul tak? Lepas tu aku sebutlah nama-nama penyanyi ni, aku nyanyi lagu penyanyi-penyanyi ni semua, so nanti orang akan cari. Contoh lah kan, contoh. Ataupun dia tidak kena mengena dengan hidup yang mati ataupun saya pergi kutuk lah penyanyi ni ke, cakap ni kenapa macam ni kan, contoh semata-mata kan, untuk menarik perhatian media dan juga netizen. Sebab kita tahu orang Malaysia, benda yang tak elok, benda yang dia orang kutuk, benda tu yang dia orang akan cari. Dan satu lagi benda yang bodoh. Benda-benda yang bodoh itulah benda yang dia minat. Ya betul. Tetapi kadang-kadang tak semua stesen TV ataupun mana-mana program-program yang gemar untuk membawa orang macam ni. Kadang-kadang diorang siap dia cakap dia boycott. Tak nak ada orang ni. Jadi saya menganggap tak apa, saya tak terdesak, saya lebih berusaha dengan cara positif. Saya jadikan satu contoh abang yang saya agak
apa nama ni, saya agak kagum. Dan abang sendiri tahu Dino Faizah suka nak dengar kontroversi, tetapi kebanyakan lebih kepada vokal bagus, persembahan bagus. Perasan tak? Jadi saya mengidolakan benda-benda macam tu. Saya tak nak sikit-sikit ada kontroversi, sikit-sikit ada kontroversi. Mungkin kontroversi itu perlu, tetapi bukan dengan cara yang sangat bukan yang menjatuhkan orang lain ataupun menjatuhkan maruah diri saya. Setakat kontroversi sikit tu tak apalah. Cakap pasal berita, berita yang paling di hype ataupun di create oleh media dekat headlines dan sebagainya, yang paling mendapat perhatian lah, apa dia? Yang setakat ini lah. Yang setakat ini. Okay. Yang boleh kutip daripada keratan-keratan akhbar. Ya, saya tak pernah menyangka majalah, tak apa saya sebut nama. Boleh. Majalah Wanita. Okey, masa tu. Dan kita buat masa tu bulan Ramadan. So kita ada shoot untuk majalah Wanita. Dan dekat yang saya kita akan dapat hard copy dan kita akan post kat kita punya media sosial kan. Yang lain tu macam biasa-biasa saja. Tetapi yang ini yang lain yang dia post tu berkaitan dengan nyanyian lah. Macam saya menyanyi daripada Sarawak berpindah ke sini semata-mata untuk menyanyi apa semualah. Buat single yang pergi ke Jakarta apa semua. Itu tidak begitu mendapat perhatian. Tetapi bila saya menyatakan ini benda yang betul lah. Bila saya menyatakan dekat media, saya cuba belajar untuk memasak. Cuba belajar untuk memasak. Tapi betul lah belajar. Betul, saya cuba belajar untuk masak. Walaupun saya merupakan, jujur saya cakap, saya memang seorang yang tak pandai memasak. Kalau abang nak suruh saya masak Maggi boleh. Masak telur itu saya boleh. Goreng ikan pun balik-balik takut dekat. Macam tu saya boleh. Tetapi yang itu saya mendapat komen yang banyak. Kalau tak silap saya dalam 300 lebih. Saya tak pernah menyangka. Ramai yang komen. Dan saya rasa macam kadang-kadang kita kena lari daripada cerita nyanyian ni kan. Maksudnya kalau kita tengok dari segi minatnya netizen ataupun pembaca lah, dia lebih kepada lifestyle. Betul. Misal kata macam ni misal kata I as a YouTuber nak pergi rumah you kan, I nak interview pasal career you, tapi dia orang tak nak dengar pasal career you. Betul. Tapi dia nak tengok apa yang ada dekat dalam rumah you. Betul. I tengok ini bilik Zaidi, ini bilik mandi dia, ini bilik tidur dia. Dia orang macam orang kita dia suka macam nak tengok dalam selimut apa yang ada dalam selimut. Betul. Orang tu kadang-kadang kalau abang tengok, kadang-kadang macam saya sendiri, saya nak tengok artis tu, apa dia makan pagi ni, benda tu tak ada apa-apa pun kan. Apa dia makan pagi ni, benda-benda yang lifestyle. Macam mana Sabtu Minggu dia buat apa. Kita nak tahu benda macam tu. Kita tak nak tahu dia hafal skrip ke apa ke, contoh kan, pelakon. Betul abang cakap betul. Saya tak nafikan lah benda tu. Selain tu mungkin tak ada kontroversi langsung Zaidi Anwari ni. Tak ada. So memang tak ada lagi. Mungkin sebab saya belum lagi masuk ke dalam mainstream yang agak besar kot bang. Jadi bila tak ramai yang mengenali, jadi orang pun tak bercakap sangat. Tetapi bila orang dah mengenali kita, saya nak tipu abang, saya nak minum air pun orang kata, kenapa pegang air macam tu? Kenapa makan pakai tangan kiri, sedangkan dalam apa orang cakap, dalam phone kadang-kadang benda tu terbalik kan. Benda-benda macam itulah. Tapi kalau kita orang biasa, macam kita belum lagi ke dalam mainstream, mungkin kita menyanyi, kita pernah, macam saya cakap saya pernah menyanyi di IBP, orang tak kenal sangat. Tapi bila kita dah dikenali, orang dah kenal kita, maksudnya kita tu memang dah satu produk. Orang dah kenal, satu brand. So apa yang kita buat pun memang orang akan, jadi mungkin akan menimbulkan kontroversi juga. Apa yang kita post kat Facebook mungkin akan menimbulkan kontroversi juga, walaupun benda tu hanyalah sekadar contoh macam komen terhadap orang lain. Kan? Betul? Dia kalau ikut pada lumrah kalau kita tengok industri kita, kadang-kadang yang membuatkan macam lagu terkenal ni,
ya, ataupun yang selalu mendapat perhatian daripada pendengar. Betul. Disebabkan faktor lain juga. Contoh macam lagu You boleh masuk, tak dijemput pun tak apa. Tapi lagu You digunakan sebagai lagu runut dalam sesebuah drama. OST. Itu dah cukup. Macam orang akan macam siapa lagu ni? Siapa penyanyi lagu ni kan? Betul. Sedap suara dia. So orang akan Google. Kan, orang akan tanya siapa. Mungkin itu satu jalan lah. Akan datang lah kan? Akan datang yang macam kita tak ada jalan lain lah macam untuk memperkenalkan Saidi Anwari ni. Jadi apa kata pihak pengurusan Saidi ke ataupun sesiapa saja penerbit di luar sana nak ambil lagu, saya tak nafikan juga kuasa OST sebenarnya kuat. Sesuatu drama, sebab orang Melayu kita suka tengok drama. Okay, bila lagu kita masuk dalam drama, lagu tu dimainkan dia macam ni. Sebagai seorang manusia, bila kita mendengar kali pertama lagu tu kurang enak, bila kita setiap kali mendengar lagu tu berulang-ulang kali, lagu tu akan jadi sedap di telinga kita. Jadi itu sebenarnya pengaruh OST lah. Jadi sekiranya kita ada rezeki kan, lagu saya diterima untuk OST mana-mana drama yang mainkan, saya of course saya tak akan menolak rezeki, betul tak? Dan sekiranya itu adalah jalan saya untuk dikenali dan juga mengembangkan minat saya dalam bidang nyanyian, so sangat bersyukur lah. Siapa inspirasi ataupun penyanyi pujaan? Okey, saya penyanyi pujaan saya bang, saya memang daripada dulu sebenarnya orang baru sahaja mengenali dia sekarang. Okey, beberapa tahun tetapi saya mengenali dia bermula daripada dia belum lagi menjadi seorang penyanyi dalam mainstream. Dayang Nur Faizah. Dayang. Ya, sebab kita daripada negeri yang sama. Okey, saya kenal dia Dayang Nur Faizah menyanyi daripada Bintang Remaja. Bintang Remaja Sarawak. Dulu-dulu Ya, masa tu bang, dia Dayang ni dia, I think dia suara dia fleksibel. Dia macam etnik pun boleh, R&B pun boleh, pop. Senang cakap abang bagi lagu apa kat dia boleh nyanyi. Boleh tak tahu lah. Masa tu abang bayangkan, masa tu masa dia mula-mula masuk pertandingan tu, umur dia 15 tahun. Saya dengar dia menyanyi daripada radio tu bang. Masa tu mana ada media sosial. Dia tak masuk dalam TV lagi dah. So dengar daripada radio. Dia, I think dia pandai bawa diri lah. Dayang Nur Faizah memang seorang yang pandai bawa diri. Dia kalau jumpa pun macam tak sombong, tak pernah berubah kan daripada dulu sampai sekarang kan. Betul. Dia lah merupakan idola saya lah. Sebab saya pun banyak belajar cara menyanyi daripada dia. Bukan belajar secara direct, saya dengar dia menyanyi macam mana cara, macam itulah. Try nyanyi lagu Dayang tak dengar. Lagu ni lah, Deep to Sugar. Duhai kekasih hati, katakanlah padaku bahawa semua ini hanya igauan mimpi. Aku tak sanggup kasih kehilangan dirimu, walau sedetik rindu mencengkam terasa pedih. Suara awak boleh pergi genre ni, ballad and R&B juga. Sebenarnya saya memang lahir meminati R&B sebenarnya. Tetapi karakter menyanyi tu memang kita dah diajar. Bila masuk ke dalam ballad, kita kena nyanyi cara ballad. Bila R&B, kita masuk ke cara R&B. Tetapi bang, memang saya bermula dan meminati lagu-lagu R&B sebenarnya. Ada kisah-kisah yang macam sedih dalam hidup awak mungkin yang boleh kita share untuk penonton-penonton? Ada berlaku benda-benda yang macam sampai sekarang yang bila awak ingat awak akan rasa sedih apa semua? Sedih, okey. Benda yang buat saya rasa sedih masa tu tahun 2005. Okey.
2005 bila saya sakit teruk selama setahun, hampir setahun lah. Sakit yang luar biasa. Bukan sakit moden orang cakap, sakit luar biasa. Di mana saya masa tu di bawah pengaruh di bawah pengaruh benda lain lah. Maksud saya tu dirasuk? Dirasuk, ya. Dan disaksikan oleh keluarga saya sendiri. Dan masa tu nasib baik ada ibu, ada abang saya, dan juga kawan-kawan baik yang banyak bagi semangat. Okay. Dan selama setahun juga macam mana nak berubat? Pergi berubat? Ya, saya pergi berubat. Banyak pergi berubat lah. Agak mengambil masa yang lama juga masa tu. Hampir macam macam mana cakap, separa gila disebabkan oleh benda tu. Dan macam mana awak ingat lagi benda tu merasuk dan mengalami macam mana benda tu berlaku, ataupun awak pergi ke satu tempat ke, ataupun yang daripada perbuatan orang? Bukan perbuatan orang. Yang saya ingat bang, masa tu kita orang ada kelas malam. So kita orang pergi kelas malam dan tempat tu agak sunyi dan keras. Sebab tempat yang kita nak study tu dia kena masuk ke dalam. Ada patutlah macam hutan-hutan sikit kan. Biasalah student naik motosikal apa semua kan. So tiba-tiba nampak ada orang tua melintas, hujan renyai. Awak nampak? Nampak, saya nampak. Lepas tu saya tanya kat kawan, kenapa orang tua tu berada tengah malam? Lepas tu kawan cakap, kenapa tegur? Dia cakap. Lepas tu saya pengsan, saya tak sedar. Bermula time daripada time tu juga awak pengsan? Ya. Bermula daripada situlah saya bukan waktu tu, selepas saya selepas kita ada study group malam tu. Study group malam tu saya tiba-tiba macam meraung-raung. Kawan-kawan bagi tahu saya macam nak melompat daripada bangunan. Nasib baik kawan-kawan ada masa tu kan. Kawan-kawan yang sama study lah. So jadi bermula daripada situ saya sakit lah. Jadi mengganggu pelajaran saya. Okay? Lepas tu mengganggu hubungan saya dengan keluarga. Jadi macam saya sangat sedih lah. Kita sedar tak sedar kan. Tapi Alhamdulillah selepas saya sendiri pun macam kuatkan semangat saya berubat lah banyak tempat. Jadi Alhamdulillah dan kembali normal. Dan ada kadang-kadang tu bila time-time penat sangat tu adalah juga saya boleh macam boleh masih lagi ada benda tu. Macam tu lah bang. Ada kadang-kadang tu boleh lah nampak. Nampak, dengar. That's why awak boleh nampak masa housekeeper tu. Ya betul. Itu permulaan daripada situ sebenarnya. Dan jujur cakap lah, kadang-kadang tu nampak tapi macam buat bodoh. Buat dek je. Buat dek lah. Especially kalau waktu saya penat lah. Ini mungkin bila saya bagi tahu kepada orang yang tak pernah mengalami dan orang yang tak pernah mempunyai pengalaman dengan orang lain yang macam ni, mungkin tak akan percaya apa yang saya cakap. Tetapi saya sendiri, melalui mula-mula saya tak boleh terima benda ni semua. Saya tak boleh menerima sebab saya rasa macam saya tak normal. Tetapi lama kelamaan saya mula menerima dan saya rasa macam mungkin itu bahagian saya kot. Macam itulah. Tapi sebenarnya ramai yang macam awak tau, yang boleh melihat perkara-perkara gaib. Sebab ada ramai. Saya kadang-kadang saya menafikan bang. Tetapi bila saya pergi berubat dan jumpa orang yang pintar lah benda macam ni kan, yang tahu benda macam ni, dia orang cakap memang ada. Memang ada pada diri. Dan juga benda tu kadang-kadang mengganggu lah. Kadang-kadang orang kata ada something yang special lah orang yang macam ni kan. Dia boleh melihat tapi mengganggu kehidupan lah. Mengganggu kehidupan pada mula-mulanya. Permulaan daripada mula saya dapat nampak tu, saya macam masa terganggu. Tetapi lama kelamaan saya macam mula kuat. Dan saya percaya pada itu semua penciptaan Allah juga. Dia makhluk Allah kan. Tak akan. Apa yang awak nampak? Yang pernah awak nampak? Yang pernah saya nampak? Kalau saya cakap ni mungkin bunyi dia macam orang tak percaya kan. Saya sering nampak seorang perempuan tua. Kat mana? Terserempak lah. Bukan. Ya, aku pula yang remang kan. Saya perempuan tua tu selalu datang menjenguk. Macam datang menjenguk lah. Ya ke? Dan ni berlaku dekat rumah.
dekat rumah, ya betul, kadang-kadang. Tetapi normally saya perempuan tu akan datang, saya akan tahu, bukan tahu, saya tahu bila dia akan datang. Bila saya rasa tertekan, saya rasa macam penat sangat, saya dah bersedia dah, malam ni mesti dia akan datang. Okey, saya tak pasti bang. Ini apa yang saya dengar, okey, daripada cara pertuturan dia tu. Oh, dia bercakap. Dia bercakap dengan saya. Dia bercakap dengan saya. Okey, okey, dia bertutur dalam bahasa apa? Mungkin abang akan terkejut sikit lah. Dia bertutur dalam bahasa Kelantan. Serius weh? Ya. Ini saya tak buat cerita. Saya pernah tidur dengan kawan saya di rumah kawan saya yang kawan saya tu dia belajar kat luar negara masa tu. So kita tidur dekat rumah dia sebab dia nak rumah tu ada orang kadang-kadang lah. Saya ingat lagi masa tu. Lepas tu sofa saya kawan saya dan saya. Saya, kawan saya, sofa dan ada kucing. Okay. Malam mula saya dengar macam orang bercakap dengan kucing. Bercakap-cakap dengan kucing dalam bahasa Kelantan tau. Dia cakap macam ni. Ini cucu aku, dia cakap. Dia cakap saya cucu dia. Saya ingat lagi perempuan tua tu pakai apa? Kain basahan. Pegang tongkat. Kain batik tu. Kain batik basahan. Kain batik lepas tu dia berkemban. Berkemban. Dengan rambut dia mengurai tak macam mana kan. Lepas tu dia cakap dekat kucing tu macam ni. Ini cucu aku. Cucu aku yang paling degil. Dia cakap macam tu lah. Saya pun tak tahu kenapa dia cakap awak ada keluarga awak macam datuk-datuk daripada Kelantan ke? Yang saya dapat tahu ayah pernah bagi tahu. Ayah pernah berborak dengan makcik, arwah makcik dan juga arwah pakcik saya. Mereka pernah bagi tahu yang nenek di bahagian belah diorang berasal daripada Kelantan. Ada lah ni. Itu yang diorang cakap. Saya tak pasti setakat mana. Jadi kemudian cerita yang kucing tu lebih kat situ ke atau ada dia duduk kat atas sofa tu bercakap dengan kucing tu. Dia cakap ini cucu aku yang paling nakal. Cakap dia memang tak nak dengar cakap. Dia ni memang degil, tak nak dengar cakap. Dia macam marah lah. Tapi betul ni saya tak tahu. Lepas tu saya pegang, saya nak sentuh kawan saya kat depan tu, tak sampai. Tak sampai. Ataupun tolak. Tak ni. Tak boleh bergerak, tolak. Tak dekat-dekat tolak. Bila saya tersentuh jadi dia tu sedar. Dia cakap, "Kenapa?" Kita tu tak ada. Bila tu dah tak ada. Kali kedua tu dia datang lagi, tapi masa tu saya duduk dekat hotel seorang. Itu pun saya akan dapat jangka bang. Kalau saya duduk dekat hotel seorang diri, memang benda tu akan datang. Tapi dia tak ganggu kita. Dia just macam tak ganggu. Tetapi sebagai seorang manusia biasa, saya berasa mula-mula saya berasa seram. Yalah. Ini saya tak buat cerita. Demi Allah, dengan nama Allah saya cerita balik kat abang ni. Memang saya lalui semua benda ni. Sebab tu saya bila saya cakap dekat orang, saya tengok orang tu dulu. Kalau saya rasa orang tu tak boleh berterima, saya tak akan cakap. Dan saya pernah sendiri cakap dekat Abang Yan, Abang Yan, saya nak balik sekarang, saya takut nak balik seorang. Jadi awak selalu kena ada peneman ni. Apa tu? Yelah, walaupun benda tu tak mengganggu ataupun yelah, sebab dia ada, actually benda ni mana-mana ada je. Semua kita nampak kita nampak. Tapi mungkin keistimewaan awak boleh nampak benda ni. Tapi mungkin setengah orang macam dia buat ada je. Macam awak cakap tadi buat ada je. Tapi kalau selalu dia ada, macam mengganggu pula. Tapi at least dia tak buat benda-benda yang ni Dia tak pernah lah sampai okey, saya pernah show dengan Kai Bahar dekat Sibu. Bila ni? Tahun 2018. Saya pernah show dengan Kai Bahar. Kita duduk dekat hotel Sibu. Hotel tu dekat tengah-tengah. Hotel tu popular lah, hotel tu. Masa tu manager saya cakap, "Okay, Zaidi duduk bilik ni." Dia duduk dengan Kak Fazal Latif sekali. Saya, Kai Bahar dengan Kak Fazal Latif. Masa tu ada majlis, masa tu ada apa nama ni, dekat Mukah punya tempat. Dia macam pesta lah. So masa tu Kak G yang duk tanya-tanya saya. Kak G pun suka cerita-cerita macam ni. Kak Fazal Latif dia suka. Dia cakap dia cerita lah. Dia cerita pengalaman dia sengaja nak korek-korek ataupun dia ada cerita lain.
dia pun ada pengalaman pun dia. cerita. Dia cakap, Zaidi, dia cakap ceritalah yang hal malam tadi tu kat saya. Masa tu kita orang tengah makan breakfast pagi tu sebelum balik kat KL. So Kak G cakap, ceritalah Zaidi, ceritalah. Dia cakap. So saya cerita ke Kak G, kat Pasir Latif. Lepas tu malam tu ini betul tu bang, saya dengar bunyi orang tukar loceng bilik tu. Kita baru balik daripada rehearsal pukul 12 malam. Lepas tu saya pergi tengok dekat tu, tak ada orang. So saya pergi balik katil balik. Saya dah rasa tak sedap. Awak duduk seorang ke? Saya duduk seorang, manager duduk bilik lain. Saya duduk bilik saya, manager duduk bilik lain. So lepas tu kali kedua saya dengar lagi bunyi loceng. Saya pergi keluar tengok, tak ada orang. Saya call manager saya, abang cakap ada orang main-main tu lah bang. Lepas tu call maintenance kat bawah. Call maintenance kat bawah, tengok CCTV tak ada orang. Okey, lepas tu saya tidur balik. Tidur, saya memang rasa, saya memang rasa dan nampak saya punya apa, selimut tu kena tarik. Oh my god, tarik gila macam tu. So saya call maintenance, saya cakap tolong naik atas, saya nak pindah bilik. Then pindah bilik okey dah. Pindah bilik. Lepas tu masa pindah bilik tu saya memang memang selalunya akan menjadi macam tu. Saya akan buka azan sampai pagi. Buka TV, buka azan sampai pagi. Lepas tu Kak G pun cakap, kalau tak silap saya Kak G cakap dia pun ada juga kena ke malam tu macam tu. Kena malam tu. Kalau tak ingat sebab benda tu dah lama kan 3 tahun lepas. Rasanya Kak G pun cakap dia ada kena ke malam tu macam tu lah. Sebab tempat yang kita pergi tu pun lalu hutan sebenarnya. Oh my god. Sarawak kan kita banyak tapi hotel lah. Hotel tetapi tempat dalam hutan. Sebab dia macam ni, contoh duduk dekat KL tapi kita ada show tu dekat Rawang. Contoh macam tu. Banyak juga cerita seram awak Ya, itulah kita boleh buat cerita podcast seram. Oh my god. Itu pengalaman-pengalaman yang pernah saya lalui lah bang. Ada lagi cerita-cerita lain tapi kalau nak cerita kat abang malam ni memang tak habis abang. Tak habis banyak lagi InsyaAllah kita akan jemput lagi Zaidi. Boleh. Dalam apa podcast seram. Podcast Budi Seram. Okay. Kita dah 1 jam lebih. Mungkin dalam ambil masa 10 minit lagi. Okay, boleh. Mungkin apa yang Zaidi harapkan dengan naskah ini ke hujung nyawa ni, dan apa yang you nak pertingkatkan lagi dari masa ke semasa untuk masa depan nanti? Okay, of course saya berharapkan lagu ni akan dimainkan lah di media sosial. Okay, ada orang akan share. Walaupun sebab radio pun kita pun tak boleh nak memaksa kan, tetapi kita sekarang ni alhamdulillah kepada penyanyi-penyanyi baru kita ada media sosial. Okay, kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada YouTube yang boleh bantu kita untuk menaikkan nama kita sebenarnya. Cuma pandai tak pandai saja macam mana cara nak exposekan diri kita kan. So saya berharapkan memang lagu ni akan orang dengar, okay, dan diterimalah. Dan saya berharap juga insya-Allah lagu ni akan saya memang berharap kepada Abang Yan manage saya harap boleh bantu untuk dapatkan masukkan dalam OST ke kan. At least untuk dikenali lah. Abang Yan kan dia kawan-kawan dengan penerbit dia bekerja, mungkin insyaAllah lah. Tapi kita pun faham juga kadang-kadang penerbit ni dia nak tengok lagu tu sesuai tak dengan cerita dia. Betul juga. So kita faham, kita betul-betul, tapi kita pun sendiri kena usaha juga. Kita tak boleh mengharapkan okay semua nak harap Abang Yan, tak boleh lah macam tu. Diri sendiri pun kena do something untuk orang kenal, untuk orang kita maju ke depan. Itu saya memang abang bagi tahu Abang Budi, saya memang seorang yang positif. Saya tak pernah mengalah, okay. Dan saya akan terus buat benda ni sebab ini minat saya. Dan insya-Allah kita harap-harap COVID ni akan lalu daripada muka bumi ni. Tak ada lagi dekat muka bumi ni. Kita akan bekerja seperti biasa. So kita boleh bekerja seperti biasa, dan banyak benda-benda juga yang kita macam tak boleh buat disebabkan oleh COVID, betul tak? Macam dulu kita boleh menyanyi kat wedding, kita boleh menyanyi dekat carnival, corporate event. Tapi sekarang ni kita susah sebab benda-benda semua tak boleh dibuat. Jadi saya berharap lah benda ni semua akan hilang di muka bumi ni, COVID ni. So kita boleh kembali lagi macam biasa. Jadi apa perancangan masa depan?
Perancangan masa depan, saya memang mengharapkan yang saya akan terus menyanyi. Saya tak akan pernah putus menyanyi. Dan insya-Allah selepas ni saya memang ada plan untuk buat konten-konten tertentu untuk media sosial saya, untuk tujuan saya untuk mendekatkan diri saya kepada lebih dekat kepada orang lah. Awak boleh berlakon sikit-sikit. Saya sebenarnya bang, ada ramai yang tak tahu saya adalah merupakan pelakon teater masa di universiti dulu. Awak ada bakat teater. Saya Awak boleh buat berlakon sketch ni lah untuk TikTok, boleh lagi ni. Saya berlakon teater masa dekat. Cuma saya tidak lebih ke arah tu. Selepas tu saya lebih kepada menyanyi. Saya adalah yang dijemput kawan-kawan untuk berlakon. Saya buat berlakon. Sebab selalunya teater ni lebih sukar daripada berlakon biasa. Betul. Sebab berlakon biasa kat teater live. Kita live, kita tak boleh putus dan tak boleh silap sikit pun ya. Saya cakap dekat abang jujur, saya pernah berlakon dalam kebanyakan teater yang kita berlakon tu cerita seram. Saya pernah berlakon jadi bomoh. Serius saya pernah berlakon jadi bomoh. Saya pernah pernah berlakon jadi pesilat dalam cerita seram. Jadi berlakon tu bukan benda baru lah sebenarnya. Sebab selalunya penyanyi ni kita tak akan lari daripada berlakon. Sebab kita kena berlakon dalam video klip apa semua kan. Paling senang cakap, saya memang terlibat dengan benda seni semenjak daripada saya sekolah hingga ke universiti lah. 5 tahun akan datang di mana Zaidi Anwari ataupun 10 tahun awak dah 50. 5 tahun lah 5 tahun lah 5 tahun Zaidi Anwari. Saya memang plan mulai daripada sekarang saya memang cuba untuk sedaya upaya macam dia cakap saya akan buat kesungguhan saya untuk saya menghabiskan masa dalam 5 ke 6 tahun lagi untuk saya betul-betul aktif bergiat dalam bidang ni lah. Memang itu saya memang dah fikir dah. That is the reason why saya tanya balik Abang Yan, saya nak aktif balik lah Abang Yan. Saya macam rasa macam saya tak boleh lah buang minat saya tu. Walaupun saya tahu ramai lagi yang lebih hebat, lebih berbakat, tapi bagi saya setiap penyanyi, setiap pelakon, setiap ahli anak seni, kita rasakan walaupun tak popular, tetapi kita semestinya ada peminat masing-masing sebenarnya. Betul tak? Betul. Penyanyi tu kenapa orang minat dia, kita tak tahu. Memang ada orang minat dekat dia, kita nak buat macam mana. Dan penyanyi ni pun ada peminat dia sebenarnya. Kita tak tahu kan. Dan ini melalui pengalaman saya lah. Macam Hazami, dia ada peminat dia. Anwar Zain, dia ada peminat dia. Jadi masing-masing ada peminat masing-masing. Okay Zaidi, kata-kata akhir sebelum kita menutup tirai. Dah 1 jam setengah kita berborak. Mungkin ada kata-kata akhir, pesanan-pesanan untuk penonton-penonton kita. Okay, first thing saya nak ucapkan terima kasih dulu dekat Abang Budi sudi jemput saya. Okay, nanti kita jemput lagi untuk cerita seram. Saya walaupun bukan nama besar Abang Budi, saya rasa macam terharu sangat. Ibu yang cakap Abang Budi tak banyak cakap tau Zaidi. Abang Budi very sporting. So saya rasa macam terharu sangat lah. Itu one thing. Lepas tu saya nak ucapkan juga terima kasih kepada selama ni yang menyokong saya, yang komen positif dekat dalam media sosial bila saya menyanyi apa semua. Dan jangan pernah rasa putus asa, jangan rasa down kepada semua orang-orang di luar sana terhadap COVID ni. Anggaplah ini satu dugaan untuk kita. Sebab saya rasa COVID bukan penghalang untuk kita terus bergiat. Bergiat dalam seni. Sebab sekarang ni senang kan, ada media sosial apa semua. Dan yang terakhir, saya harap semua follow IG saya Zaidi_Anwari dan juga Facebook saya Zaidi Anwari. Dan belik-belik lah lagu saya dekat YouTube channel. Dan jangan lupa juga yang paling penting, saya akan promote juga nanti, orang-orang Sarawak, terutama sekali orang Sarawak yang belum lagi kenal dengan Abang Budi, korang follow lah channel Budi. Budi channel, betul tak? BUDIEY. Orang-orang Sarawak lah, follow saya kat Sarawak tu ramai. Saya nak suruh diorang follow abang lah.
Apa dia? Nak saya cakap Sarawak? Boleh. Kita orang di Sarawak, kebanyakannya dalam Facebook kami, IG kami. Jangan lupa kita orang follow Budi Channel. Okey, Budi Channel tu best. Yang banyak berborak dengan berkelakar dengan penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon. Okey, so jangan lupa Okey. Dalam logat Sarawak ada borak. Kalau nak berbual apa dia? Berkelakar. Berkelakar. Kalau kat sini kelakar tu lawak. Kat sana kelakar tu bercakap. Kelakar. Kelakar. Kelakar ni borak sana. So saya kadang-kadang tu tersalah juga. Sasolan sepatutnya berkelakar. Tapi berborak pun boleh. Berborak tu lebih kepada semenanjung sebenarnya. Dia berkelakar. Berkelakar. Kalau kat sini tu lawak, kelakar Kalau sana tak. Berkelakar tu bercakap. Tu dia boleh belajar bahasa logat Sarawak dengan Zaidi. Alright Zaidi, terima kasih banyak-banyak sudi Sama-sama, jadi bintang tamu untuk Borak Sini Habis Sini. Kita harapkan bintang awak semakin menyinar dari hari demi hari dengan sukses milik awak. Amin. Okay, kena percaya, kalau tidak hari ini mungkin Tuhan akan tunjuk kejayaan itu di masa hadapan. Kita tunggu saja saatnya. Alright. Kepada anda semua, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com dan teruskan orang kata mengikuti Borak Sini Habis Sini, sebab kita mungkin ramai lagi artis ataupun individu-individu yang mempunyai kisah inspirasi mereka untuk dikongsikan kepada anda semua. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton daripada awal sampai habis 1.5 jam. You guys, kalau itulah aku cakap, kalau korang yang mendengar, yang setia mendengar daripada awal sampai habis, kira boleh bagi anugerah lah, sebab orang Malaysia tak suka sangat nak mendengar podcast, tapi mungkin video ini akan ditonton dekat saluran YouTube channel Budi.com. Alright, thank you so much pada anda. Jangan lupa kita masih lagi dalam bulan Ramadan, teruskan menjaga SOP. Dengan cerita ada gelombang ketiga Zaidi. Ya. Dan untuk hari ini, hari rakaman ini ada merupakan hari kedua kita berpuasa, dan dikatakan dekat Kelantan kes COVID semakin meningkat. Sarawak pun bang. Saya macam mana nak balik kampung ni? Saya terfikir ni, macam mana kerajaan nak bagi ke tak ni saya balik kampung ni, balik Kelantan ni, macam mana ni? Alright guys, thank you so much. Bye bye. Assalamualaikum. Borak Sini Habis Sini.